Salam sejahtera Prof dan rakan-rakan yang lain. Saya Cecilia Chua Lai Eng akan membentangkan cabaran guru besar dalam melestarikan perancangan kurikulum sepanjang krisis pandemik COVID-19. Abstrak, guru besar akan menggalas tanggungjawab besar dalam memastikan perancangan kurikulum dapat dilestarikan sepanjang krisis pandemik COVID-19 dengan melaksanakan pembelajaran dan latihan atas talian. Kertas konsep ini ditulis berpandukan dua artikel oleh Gandolfi 2020 dan juga oleh Kumalo 2019 berasaskan perancangan untuk menghadapi norma baharu kehidupan. Kertas ini akan mengupas cabaran yang dihadapi oleh guru besar serta implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia dari aspek perancangan dan beberapa cadangan diambil bagi memastikan perancangan kurikulum dilestari untuk penambahbaikan serta untuk panduan bersama. Pengenalan. Menurut Abdul Hamid 2020, krisis pandemik COVID-19 telah pun melanda seluruh dunia. Manakala Bahtiar 2020, satu tindakan pantas kerajaan Malaysia untuk mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mulai 18 Mac 2020 dapat membendung penyebaran wabak COVID-19. Menurut Tumin 2020, sektor pendidikan di Malaysia juga turut terlibat dengan krisis pandemik ini. Maka penutupan sekolah namun PDPR masih dilaksanakan untuk semua murid. Manakala menurut Christopher dan Weng 2020 perlu memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian iaitu pembelajaran maya bagi memenuhi keperluan pembelajaran seperti menggunakan medium seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Disebabkan oleh krisis global ini telah menyebabkan PDPC ditangguhkan tetapi membuatkan tugas guru lebih mencabar iaitu perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu. Teori yang digunakan di sini ialah kepimpinan instruksional. Kepimpinan instruksional. Menurut Hellinger dan Murphy 1985, kepimpinan instruksional merujuk kepada semua tingkah laku pengetua dan guru besar yang dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan PDP di sekolah yang melibatkan guru, murid, ibu bapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, sumber kemudahan dan budaya sekolah. Pada tahun 2005, menurut Hellinger lagi, pada abad ke-21 ini, amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. Sehubungan dengan itu, guru besar perlu kekal membudayakan kepimpinan instruksional. Manakala menurut Zakaria 2016, setiap guru mengalami keperluan dan masalah yang berbeza, maka guru besar perlu peka dengan keperluan guru dan kaki tangan sekolah. Menurut kajian Ahmad 2014, hubungan kepuasan guru akan meningkat sekiranya pencapaian murid turut meningkat. Kajian literatur. Krisis pandemik COVID-19. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan dan berbahaya kerana belum mempunyai kaedah untuk menangani virus tersebut. Sehubungan dengan pandemik COVID-19, guru besar perlu bijak mengetahui, mengenal pasti, mengambil tindakan susulan dalam pengurusan risiko di sekolah. Perancangan kurikulum menurut Aziz 2014, Pusat Perkembangan Kurikulum PPK adalah bahagian utama yang bertanggungjawab merancang dan membangun kurikulum persekolahan untuk peringkat prasekolah, rendah dan menengah, di mana semua keputusan dasar berkaitan kurikulum adalah dibincang secara terperinci di peringkat KPM. Proses pengembangan kurikulum yang digunapakai oleh KPM adalah model kitaran perancangan kurikulum cyclic model. Terdapat 6 proses dalam model tersebut iaitu analisis keperluan, perancangan, pembangunan dan pengembangan, kajian rintis atau pelaksanaan terhad, penyebaran dan pelaksanaan, penyeliaan dan penilaian. Dapatan kajian artikel Gandolfi 2020. Dalam kajian ini, penyelidik telah menumpukan perhatian kepada satu sekolah. Dalam usaha membantu perancangan pengajaran untuk sekolah, penyelidik telah memodelkan evolusi wabak COVID-19 di sekolah tersebut dengan pengembangan model SIR.
Kajian telah menyelesaikan masalah pengoptimuman berdasarkan penilaian awal oleh perancang mengenai kepentingan relatif untuk memastikan pengajaran di dalam kelas berbanding dengan penularan wabak. Pertama, pembukaan sekolah biasa secara berkala akan menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah kes di antara individu yang terlibat dengan sekolah itu sendiri, baik dalam jangka masa 60 hari atau pada akhir tahun persekolahan. Satu-satunya pengecualian adalah jika virus ini dikawal dengan ketat di sekitar sekolah. Yang kedua, perancangan minggu pembukaan yang teliti mampu membuat pengurangan drastik terhadap jumlah kes tambahan yang disebabkan oleh pembukaan sekolah. Dapatan kajian yang kedua iaitu dari artikel Kumalo 2019, ia adalah bertujuan untuk mengenal pasti halangan perancangan sumber manusia yang mempengaruhi pekerja dalam memberikan perkhidmatan berkualiti kepada orang ramai di dalam pusat pelanggan perbadaran yang terletak di Afrika Selatan. Pengurusan sumber manusia terkenal sebagai satu alat yang dapat menyelesaikan isu dalam organisasi yang ada dan akan datang dengan mengesahkan bahawa pekerja yang betul ditempatkan di kedudukan yang betul pada masa yang tepat. Kajian ini menggunakan kaedah campuran yang merangkumi kedua-dua kualitatif dan kaedah kuantitatif dalam pengumpulan datanya. 45 orang pekerja telah melengkapkan soal selidik dan 7 penyelia yang mengambil bahagian dalam sesi temu ramah. Dapatan kajian menunjukkan kekurangan faktor dalaman dan luaran yang merangkumi kekurangan pekerja untuk melaksanakan tugas-tugas perbandaran. Ini merangkumi masalah demografi, kekurangan kelayakan pendidikan, dasar pengambilan pekerja, alat kerja yang tidak mencukupi, persekitaran kerja dan perkembangan karier kerjaya. Penyelidik telah mengemukakan cadangannya untuk melaksanakan strategi pengiktirafan terhadap prestasi pekerja dan mencari tempat yang lain dengan menyediakan ruang yang cukup untuk memberikan perkhidmatan berkualiti, mengadakan keperluan untuk menetapkan dan melaksanakan strategi promosi dan perkembangan dalam kawasan. Perbincangan dapatan kajian. Menurut kajian Gandolfi 2020 menyatakan, pembukaan sekolah atau penutupan sekolah adalah perlu melihat situasi ekstrim, iaitu kes aktif penularan pandemik COVID-19. Dalam keadaan yang sukar untuk diramal, dapatan mengesyorkan untuk pembukaan sekolah secara berkala dan bukan sepenuhnya dengan mengambil kira kaedah pedagogi yang pelbagai bagi memastikan proses PDP masih dapat dijalankan dan disampaikan kepada murid-murid di sekolah dan di rumah. Guru perlu menggunakan kaedah pengajaran secara ICT di samping dapat mengelakkan pertemuan bersemuka bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pihak sekolah perlu meneliti semula dan mengubah perancangan yang sedia ada dengan menyesuaikan keadaan semasa. Dalam Kumalo 2019, pemimpin perlu menunjukkan komunikasi dan kemahiran bimbingan interaktif, sokongan daripada pemimpin bagi menangani masalah di organisasi, memastikan perkhidmatan berkualiti yang berterusan meskipun dalam situasi yang uncertainty, yang menyediakan program pembangunan staf, memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada pekerja yang menunjukkan prestasi cemerlang, menyediakan perancangan bulanan, membuat pemantauan prestasi kerja dan menyediakan perancangan penambahbaikan dan tindak susul bersama pemimpin pertengahan. Isu-isu di Malaysia berkaitan perancangan. Yang pertama, persekitaran sekolah yang berbeza seperti dari segi kemudahan asas, kualiti guru, persekitaran sekolah, latar belakang murid boleh mempengaruhi pencapaian aspirasi kurikulum. Yang kedua, berlaku penolakan di mana apabila wujud perubahan-perubahan kurikulum mengakibatkan bebanan tugas guru semakin bertambah kerana guru tersebut perlu menguasai kemahiran baru dan mengubah perlakuan. Yang ketiga, tekanan peperiksaan awam seperti UPSR masih digunakan sebagai kayu pengukur keberkesanan kurikulum. Dan keempat, strategi penyebaran yang kurang efektif berlaku dari peringkat KPM terus sehingga ke peringkat sekolah kerana akan mengalami kecairan maklumat. Terdapat 4 implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dalam aspek perancangan, iaitu yang pertama,
faktor keciciran murid dalam mengikuti pelajaran secara online kerana kekangan capaian internet, perbezaan tahap sosioekonomi keluarga dan sebagainya. Yang kedua, peranan warga pendidik yang semakin mencabar dalam norma baharu dan memerlukan latihan dan kemahiran untuk terus melaksanakan PDP menerusi pelbagai platform dalam talian. Yang ketiga, peranan ibu bapa perlu menyokong dan menyediakan keperluan pembelajaran atas talian untuk anak-anak. Dan yang keempat, jalinan dan jaringan seperti pihak KPM dengan pihak swasta adalah sangat penting untuk menyokong pelbagai inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan untuk kemajadian anak murid di Malaysia. Secara rumusannya, guru besar perlu bersedia peka, fleksibel dan bertanggungjawab terhadap perubahan persekitaran dunia yang sentiasa berubah dalam sistem pendidikan. Namun, guru besar perlu terus memudayakan kepimpinan instruksional bagi memastikan PDP dapat dijalankan secara berkesan dengan mempelbagaikan platform PDP terutamanya semasa pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih.